Ada tak manusia yang lebih benar daripada Rasulullah? Tapi Ustaz, Nabi dia kos dia, dia bukan macam medical Ustaz. Kos Nabi ni dia ke arah keagamaan Ustaz. Macam dia macam medik Nabi tak belajar Ustaz. Astaghfirullahalazim. Dia kata Nabi Muhammad tak belajar medik. Sebab tu Nabi Muhammad tak ada doktor Muhammad. Apa Nabi dengan doktor mana Ustaz? Dulu saya cakap, okey, Nabi sebut Habbatus Sauda itu adalah ubat untuk semua penyakit. Likulli da' syifa. Setiap ada penyakit, adalah ubat dia. Dan Nabi sebut khusus tentang Habbatus Sauda. Dan saya cakap bertahun-tahun dalam ceramah saya, jom amalkan Habbatus Sauda. Jom majukan tentang Habbatus Sauda. Jom kita buat macam-macam tentang Habbatus Sauda. Sebab Nabi kata dia adalah ubat yang paling bagus. Bila saya cakap macam itu, orang hentam. Ustaz Kazim pengajian dia di mana? Dia bukan doktor. Ustaz Kazim ni dia kena faham. Habbatus Sauda tu dia bukan ubat untuk semua penyakit. Dia ada certain saja. Certain tu apa? Langsir je. Dia kata ada certain saja, yang tertentu saja. Tuan-tuan, saya mengamalkan Habbatus Sauda bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk biji, ada yang berbentuk minyak. Minyak Habbatus Sauda. Yang saya amalkan bertahun-tahun kapsul. Yang saya beramalkan bertahun-tahun Habbatus Sauda punya biji. Saya campur dalam minuman saya. Tabur dalam minuman. Kadang saya tabur dalam nasi saya. Atas nasi tu saya tabur Habbatus Sauda. Dia jadi ubat. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah pernafasan jadi baik. Jantung jadi elok. Darah jadi baik. Kenapa hari ini bila sebut tentang perawatan yang disebut oleh Nabi, orang tak percaya? Orang hentam. Dan yang hentam tu ialah orang Islam sendiri. Dia pelik bila kita berubat dengan madu lebah. Dia pelik bila kita berubat dengan bekam. Ada satu doktor hentam saya bila saya kata bekam yang terbaik untuk buang benda-benda yang melibatkan perkara yang boleh membawa kepada kanser. Bekam. Kenapa kita tak amalkan bekam? Dia kata bekam belum tentu lagi. Saya pun pening. Kalau hak Nabi cakap pun kau tak yakin, bagi tahu perkataan siapa yang lebih benar daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak manusia yang lebih benar daripada Rasulullah? Nabi sifatnya lah siddiq. Tapi Ustaz, Nabi dia kos dia, dia bukan macam medical Ustaz. Kos Nabi ni dia ke arah keagamaan Ustaz. Betul? Macam dia macam medik Nabi tak belajar Ustaz. Astaghfirullahalazim. Dia kata Nabi Muhammad tak belajar medik Ustaz. Sebab tu Nabi Muhammad tak ada doktor Muhammad. Apa Nabi dengan doktor mana besar? Gelaran doktor, gelaran arkitek, gelaran insinyur, gelaran surveyor. Hari ni semua orang ada nama dah. Sampai saya pun tak tahu nak sebut apa ni. Datuk, ni apa dia? SR ni apa? Senior ada surveyor. Oh, surveyor. Hari ni surveyor pun minta kalau doktor ada gelaran, kenapa kami arkitek tidak ada gelaran? Hari ni dah ada dah tuan-tuan. Ya, Datuk arkitek pula. Datuk engineer, Datuk insinyur pula. Lepas ni habis. Semua ada gelaran. Ini apa pula gelaran ni? Awak apa? Saya pegawai takbir. Datuk pegawai takbir. Oh, payah pening tuan. Antara punya banyak gelaran-gelaran dalam dunia ni, manakah gelaran yang lebih besar daripada gelaran Nabi? Raja nak lawan Nabi? Tak, Nabi paling tinggi. Doktor di bawah pada Nabi. Yang Nabi ni walaupun dia tak masuk medical college, dia tak masuk medical school,
Dia adalah orang yang paling bijak dalam dunia. Sebab apa? Sebab sifat Nabi ialah fatanah, cerdik. Pasal apa dia cerdik? Kerana dia diajar. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad adalah yang sangat kuat. Siapa dia yang sangat kuat? Yang mengajar Nabi ialah Allah. Ada tak manusia lebih pandai pada Allah? Ada tak dekan, doktor, PhD punya doktor lebih pandai pada Allah? Yang mengajar Nabi Muhammad tu perantara dia Jibril. Ada tak manusia dalam dunia ni lebih pandai pada Jibril? Mereka ni, Jibril ni yang doa ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan arkitek, walaupun dia bukan engineer, walaupun dia bukan doktor, tapi dia yang paling pandai. Bila Nabi kata penyakit datangnya daripada perut, jagalah perut. Jaga perut. Apa dia? Pemakanan. Kita hari ni nak sihat, pemakanan tak jaga. Ustaz jaga elok, saya sihat Ustaz. Saya pagi-pagi saya jogging 10 km Ustaz. Oh bagus. Saya naik basikal Ustaz, sehari 20 km Ustaz. Lepas jogging buat apa? Saya lepak kedai makan roti canai. Oh bagus. 1950. Gerakan 1950. Apabila mereka menghasilkan tepung yang berasaskan kepada gluten. Sebelum 1950, tepung adalah benda yang bagus sebab diambil daripada gandum. Tetapi selepas 1950, berlakunya hybrid besar-besaran dalam pemprosesan tepung. Ditambahkan satu lagi benda, nama dia gluten. Dia merangsang supaya dia jadi lebih putih. Tepung tadi dia lebih tahan lama. Tepung tadi dia lebih ringan. Maka tuan-tuan, akhirnya gluten itulah yang membawa keradangan. Gluten itulah yang meningkatkan metabolisme keradangan, yang menaikkan bacaan gula, yang menaikkan kencing manis dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya, Ustaz makan tepung? Tak. Saya makan tepung yang tidak ada gluten. Ustaz makan roti canai? Makan. Bila? Minggu lepas di Madinah. Setahun sekali. Roti canai setahun sekali. Pasal apa? Pasal dia ada gluten. Ustaz makan roti Bengali? Tak. Pasal apa? Dia ada gluten. Saya jaga badan saya supaya bacaan gula saya bagus. Sebab Nabi pesan, yang nak masuk dalam perut kita, tolong jaga elok-elok. Habis tu apa yang Ustaz makan? Saya makan tepung, tapi tidak ada gluten. Yang tidak merosakkan badan saya. Alhamdulillah Ustaz. Saya macam Ustaz juga. Nasi saya tak makan. Habis tu, saya macam nasi saya ganti dengan kuih tiaw. Cantik lah. Kuih tiaw sama lah abang. Oi. Daripada abang belasah kuih tiaw, biar abang makan nasi. Tuan-tuan, kan Nabi pesan, jangan makan makanan waktu panas. Nabi sebut, kita hari ni, mainlah makan, tengah panas ni sedap. Panaslah yang merangsang darah tuan-tuan. Tunggulah makanan tu sejuk sikit, nasi tu sejuk sikit, baru makan. Tapi kita hari ni kalau makan nasi sejuk, nasi pun dah sejuk lah. Tambah dia pelahiran Rohingya pula. Duk keluar dalam TikTok tu. Komplain nasi sikit. Tak padan Rohingya tuan. Bagi makan peri pun syukur dah. Sikit-sikit. Perut besar kata dia. Tuan-tuan, tunggu nasi tadi sejuk sikit. Nabi pesan, jangan makan waktu panas. Lepas ni, pesan Rasulullah, kita ikut. Walaupun nampak pelik. Bayangkan tuan-tuan, hari ni kita makan api atas meja. Yang mana faham? Tak faham sudah. Siap-siap dengan dapur sekali. Dia duk kacaunya. Buh sayur, buh ini, ngap. Panas. Pelik makan. Kemudian kita mengadu, kita sakit. Kemudian kita mengadu, kita tak sihat. Macamlah dia tu sihat. Siapa? Dia lah penceramah tu. Dia pun sakit. Dia. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ni sakit saya. Ni. Tuan Haji nampak Haji kan? Itu sakit saya. Sakit saya ni,
Ada orang cakap, Ustaz Kazim tu dia tak pergi hospital. Apa pula tak pergi hospital? Pergi hospital pun rawatan juga. Tambah kita di Malaysia ni tuan-tuan. Untung kita di Malaysia. Saya pergi ke sebuah negara tuan-tuan. Sekarang tak boleh sebut. Jangan sebut nama negara dalam mana-mana ceramah. Nanti Facebook kena bank. TikTok kena bank. Payah tuan-tuan. Jadi ban ni payah. Saya pergi satu negara. Bila saya pergi, dia tanya satu aja. Do you have medical card? No. Credit card I have. Debit card I have. No. Medical card. Oh, dia tanya medical card. Tak ada yang tu, tak ada. Oh, susah. Kita bersyukur, tuan-tuan. Tu pun kadang-kadang ambil ubat tak makan. Bayar RM1.2. Bayar RM1.2 dapat ubat. Ubat simpan, tak makan. Allah sayang, tuan. Kalau tuan-tuan tak makan ubat, jangan ambil. Membazir, kesian bagi orang lain. Saya pergi buat program dekat dengan tempat kanser. Doktor tu beritahu pada saya, satu rawatan kanser, satu ubat dia, berbelas ribu. Sekali injek saja, Ustaz. Bayangkan berapa ramai Ustaz tiap hari dia injek untuk kanser. Berbelas ribu. Allah, yang kaki tangan kerajaan pencen dapat free. Yang kaki tangan kerajaan sekarang masih berkhidmat dapat. Yang mak, anak cikgu, mak sakit, mak pun dapat tumpang. GL anak dia. Di negara-negara lain tak ada GL lah tuan-tuan. Guarantee letter ni tak ada dah, habis lah. Bersyukur. Walaupun sakit, ada lagi tempat rawatan untuk kita ni. Saya cakap pada tuan-tuan tentang perawatan tadi ni. Nombor satu, Nabi pesan pada kita, kalau nak makan, janganlah makan waktu panas. Biar makanan tu sejuk sikit. Hari ini keluar. Kemudian Nabi pesan kepada kita, jangan duk hembus. Jangan duk tiup makanan panas. Minuman panas, jangan. Orang tua-tua dulu nak minum kopi, bubuh dalam piring. Bagi dia buka dulu, bila dia buka, sejuknya cepat. Baru minum. Kita sekarang pula bawa dengan dapur, dengan tong gas sekali. Tong gas pun bawa atas meja, makan. Kita kata kita canggih. Wow. Tu macam mana tuan-tuan? Kita nak cakap kita nak sihat. Kemudian Nabi pesan pada kita tentang kebersihan makanan. Jaga. Kemudian Nabi makan roti yang dipanggil syair. Syair lain. Yang tuan-tuan tengok cerita Piramli Al-Kisah Thayyib. Al-Kisah tersebutlah kisah Thayyib. Sang kancil datang beramai, itu syair. Sekali itu syair. Syair adalah roti kasar. Selalu ustaz-ustaz bila berceramah dia kata apa? Nabi Muhammad dia hanya makan roti kasar je. Nabi Muhammad makan roti kasar, nama dia syair. Bang, roti kasar tu, syair tu, nama dia fiber bang. Nama dia fiber. Penuh dengan serat. Dia mengabsorb makanan kita. Sebab tu bila Rasulullah badan dia, tuan-tuan buka dalam hadis. Rasulullah bila dia mandi, Rasulullah kalau dia mandi, air jatuh daripada kepala ni, turun ke muka, turun ke dada, turun ke hidung, air dia turun straight ke bawah. Slim badan Rasulullah. Kita kalau mandi, turun ke muka, turun ke dada, mai ke perut, jadi air pancut terjun ke depan. Allahu Akbar. Nayang dah ni. Tu pun kita kata, aku ikut sunnah Rasulullah. Tu dia badan. Jom kita makan benda yang berasaskan kepada oat. Kepada fiber. Roti-roti yang fiber. Sekarang ada oat, tapi dia orang campur gula. Ada oat, dia orang campur dengan susu. Dia tak nampak original oat. Ambil original punya oat, makan. Tak sedap Ustaz. Itulah makanan terbaik untuk awak. Pemakanan. Banyak sangat hari ni orang makan makanan yang diproses. Ayam yang diproses, daging yang diproses. Yang diproses, dimakan. Kenapa kita tak ambil makanan-makanan semula jadi? Ustaz, saya makan sayur Ustaz. Bagus. Tapi itulah,
Ada juga penyakit juga, macam mana saya? Abang ingat saya abang tu sihat ke? Awal-awal tanam dah racun. Bila berbunga, racun. Nak ngelakkan binatang malam-malam, racun. Sekali lagi nak sembuh sebelum dipetik, racun dulu. Tambah nak bagi buah tu nampak warna purple. Lagi disembuhnya warna purple. Cantik je buat pajeri. Rupa banyak tuan-tuan. Sebab tu yang terbaik belakang rumah punya sayur. Yang terbaik sendirian berhad tepi rumah punya sayur. Dulu mak kita bila basuh beras, air beras siram pokok. Dulu mak kita, opah kita bila siang ikan, basuh ikan, air daripada ikan tu siram pokok. Sekarang nak siang ikan pun tak nampak, nak basuh beras pun tak nampak dah. Semua grab je. Habis tuan-tuan, pokok menung, siapa nak siram aku ni? Mudahnya hidup kita sekarang. Masya Allah. Sebab tu saya buat di Sungai. Di Sungai saya buat sekolah saya. Sekolah pondok saya yang baru ada 9 ekar. Saya buat konsep perumahan, pondok untuk warga emas, konsep berkebun. Mereka duduk di situ, mereka berkebun. Satu warga emas, satu tanaman. Kak Leha ambil halia. Kak Som ambil serai. Kak Nap ambil pandan. Kak Tipah ambil bidara. Makcik Nap pergi ambil ketum. Ketum ditanam dia. Astaghfirullahalazim. Ke dalam tuan-tuan. Kesum. Ketum. Apa tuan-tuan? Dan saya suruh dia orang ni bercucuk tanam untuk harba. Bidara. Masya Allah. Ubatnya tuan-tuan. Tunjuk langit, hempedu bumi. Yang ni dah habis, anak-anak kita dah tak tahu dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dijadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dijadikan apa benda dalam dunia ini untuk kita. Tapi sayang tuan-tuan, anak-anak kita dah tak tahu dah. Daun ini untuk apa? Sebab itu saya kata tadi, bila ada orang kata, dia yang cakap dia pun sakit. Betul, saya sakit. Tapi bila saya sakit, saya ambil satu pengajaran. Allah suruh saya belajar. Allah suruh saya pergi belajar. Allah suruh saya ambil tahu. Dan bila saya ambil tahu, saya sebarkan pada orang. Kalaulah saya tak sakit, saya tak ambil tahu tuan-tuan tentang benda-benda ni. Bila saya sakit, pergi berubat, belajar dengan orang yang ubat tu. Macam mana ubat dia? Mu cari daun tu, mu cari daun tu, mu cari daun tu. Buat mari kat aku. Daun ni untuk apa tuan? Oh, daun saja tuan. Buah ni untuk itu, buah tu untuk itu. Saya belajar tuan. Daripada tahun 97, mula-mula saya dapat santau, sampailah tahun lepas, masih lagi belajar. Untuk orang yang penyakit buasir, cari buah yang macam buasir. Itulah ubat ni. Buah macam buasir. Bila cari buah buasir apa? Kita setengah ni bila ada buasir, ya kerja nak potong. Potong saja. Pergi cari buah yang macam buasir. Terkeluar biji dia. Pergi cari buah dia. Makan. Untuk jantung, cari buah yang macam jantung. Minum. Makan buah dia. Buah yang macam jantung. Nama dia durian Belanda. Untuk kanser, yang paling bagus ialah durian Belanda.